اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pengurusi Merakat Imam, Bilal, muslimin dan muslimah sekalian, alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan berkaitan dengan puasa. Jadi minggu lepas sudah membicarakan berkaitan dengan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kemudian hak khutbah itu sebagai sandaran je lah. Itu sebagai sandaran. Saya pun tidak bercadang nak baca satu-satu sebab takut tak sempat masa. Cuma dalam kertas tu fotostik daripada kitab Hidayatus Sibyan. Jadi B tu syarat wajib, C syarat sah, D tu rukun puasa. Kemudian di surat sebelah tu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi saya kira taklah nak baca satu-satulah. Cuma 2 minggu lepasnya membicarakan berkaitan dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa Islam, kemudian syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa akil, orang yang berakal. Jadi saya nak pergi kepada syarat wajib yang ketiga itulah. Syarat wajib yang ketiga saya sudah bicara. Syarat wajib yang kedua itu baligh. Kemudian syarat wajib yang keempat kuasa atas puasa. Jadi syarat wajib yang kedua itu baligh. Kita maklumlah. Mereka yang wajib berpuasa, wajib sembahyang adalah mereka yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Itu mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak. Jadi syarat wajib puasa adalah baligh. Kanak-kanak tidak berkewajipan puasa. Kemudian saya bicara terdahulunya, adapun syarat sah adalah mumayyiz. Syarat sah mumayyiz. Syarat wajib baligh. Yang mana kanak-kanak yang belum baligh tidak berkewajipan puasa, tetapi apabila sudah mumayyiz, puasa dia lengkap dengan syarat sah, lengkap dengan rukun, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka puasa kanak-kanak ni sah. Tetapi walaupun puasa kanak-kanak ni sah, nak dicatatkan pahala kanak-kanak yang belum baligh tidak ada catatan amalan. Maka pahala sah tu dapat kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa dapat pahala melatih anak berpuasa, dan ibu bapa dapat pahala puasa yang sah. Sebagaimana ibu bapa dapat pahala latih anak bersembahyang. Kemudian anak yang sudah mumayyiz tadi bersembahyang, syarat sembahyang lengkap, rukun sembahyang lengkap, tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang, maka sah sembahyang, ibu bapa akan dapat pahala sah tu pula. Cuma nak ceritakan di sini, syarat untuk wajib memang baligh, syarat untuk sah bukan baligh. Sebab tu saya sentuh terdahulunya kalau kata anak tu mengaji agama, maknanya sembahyang comel, baca Fatihah pun comel. Umurnya 2-13 dah. Kalau 13 tu sekolah menengah dah, tingkatan 1 dah. 14 tingkatan 2 dah. Tiba-tiba belum baligh lagi.
Tapi budak ni tingkatan 1, tingkatan 2 tu besar dah. Tapi kita masih lagi dia panggil budak-budak sebab belum balik. Jadi boleh tak kita nak letak dia jadi imam sebab dia belum balik. Jadi syarat untuk sah bukan balik. Syarat untuk sah adalah mumayyiz. Maka boleh dia tu imam lah sebab dia sudah mumayyiz. Walaupun dia belum berkewajipan sembahyang. Kalau orang balik sekalipun berkewajipan sembahyang, contohnya sembahyang dia tak pandai Fatihah pun tak betul, nak dia tu imam pun tak boleh juga walaupun dia balik. Walaupun kanak-kanak ni belum balik tetapi sudah mumayyiz, sembahyang dia comel, sah jadi imam sebab sudah sah sembahyang. Sah macam mana sembahyang, dia belum balik. Kena fahamlah. Balik syarat wajib, mumayyiz syarat sah. Tapi tidak afdal lah. Walaupun kanak-kanak ni sah jadi imam tapi tidak afdal sebab dia belum balik. Tapi sah dia jadi imam, sah sebab dia sah sembahyang. Afdal tidak afdal lah sebab belum balik. Tapi nak ceritanya syarat wajib adalah balik, syarat sah adalah mumayyiz. Mana kanak-kanak yang sudah tamyiz maka sah puasa, sah sembahyang. Kemudian hak kanak-kanak yang belum balik menjadi kewajipan atas ibu bapa latih anak berpuasa bermula daripada umur 7 tahun sekadar kemampuan. Ini mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki contohnya tidak ada kewajipan atas ibu bapa menyuruh anak berpuasa, tidak ada. Mazhab Maliki tidak ada. Yang sepakat ulama yang wajib atas ibu bapa suruh adalah sembahyang. Itu sepakat ulama. Anak umur 7 tahun sepakat ulama ibu bapa wajib suruh sembahyang, setiap ibu bapa wajib ajar sembahyang. Suruh mudah, ajar tu payah. Kadang-kadang tak payah suruh pun dia sembahyang dah. Tapi ajar macam mana? Memang dalam hadis Nabi memerintah murus sabiyas salat. Suruh oleh kamu akan kanak-kanak akan sembahyang bila umur 7 tahun. Di hadis yang lain pula Nabi bersabda alimus sabiyas salat. Ajar oleh kamu akan kanak-kanak yang apabila umur 7 tahun. Ajar ke tak? Kita suruh saja, ajar tidak. Tak lepas kewajipan kita. Dia masuk semayang, sekejap keluar. Allah. Seminit 2 minit selesai 4 rakaat. Sudah dah. Tak apa dah kita rasa. Tak lepas kewajipan. Itu kewajipan atas ibu dan bapa. Kewajipan. Kanak-kanak memanglah tidak ada kewajipan. Sebab mereka belum balik. Tapi kewajipan atas ibu bapa menyuruh anak melakukan perintah Allah dan melarang anak daripada melakukan larangan Allah bermula daripada umur 7 tahun. Bukan sembahyang puasa saja. 7 tahun kita wajib suruh anak-anak perempuan kita menutupi aurat. 10 tahun masih lagi belum menutupi aurat, tiba-tiba dia keluar rumah tanpa menutupi aurat, kita kena hukum bila umur 10 tahun. 7 tahun kita wajib dah suruh anak kita menutupi aurat. Anak tak ada kewajipan ni, fahamlah. Selagi belum balik tidak ada kewajipan sebab belum mukallaf. Kewajipan atas ibu bapa. Macam mana orang dulu? Dulu. Tapi dulu tu pada masa dia lah. Ilmu agama belum meluas. Dulu-dulu bila kau anak-anak menutupi aurat tingkatan 1, kan gitu. Zaman dulu benar tingkatan 1 pun luar pendek lagi. Dulu benar, tu dulu benar. Tu kena tanya hak haji-haji hak umur 60 70 lah. Tu tanya hak umur 60 70. Tanya haji-haji hak umur 60 70. Bila kau haji pakai seluar panjang? Tak pakai seluar pendek? Tanya. Kalau mendengar seluar pendek lagi. Tu cerita dulu.
Maknanya tingkatan 1 barulah pakai seluar panjang. Darjah 6 seluar pendek lelaki. Perempuan pakai skirt nampak peha. Berlari-berlari nampak seluar dalam. Darjah 6. Kita ingat. Tapi budak dulu ni dia tak reti bahasa. Tak reti bahasa, tak reti gapo. Kalau budak sekarang pakai skirt atas dulu tu gitu pakai kaduk selok jelah. Kalau dulu kan dia tak reti apa kan. Dia tak reti jam 5 jam 6 tak reti. Kalau mandi sungai tu boleh mandi sama lagi, tak koset, tak tahu pun. Macam sama je. Sekarang jangan dia reti bahasa orang dia tak reti, cepat pandai orang sekarang. Lepas tu macam ibu bapa, dosa ni. Kan mula-mula sekolah rendah nak menutupi aurah tu konfrontasi. Konfrontasi. Hak sekolah rendah nak mulai pakai seluar panjang, nak mulai pakai baju kurung. Tahun 80-an. Masa tu memang berperang lah. Berperang dengan pihak berkuasa, pihak kerajaan. Bila ada ibu bapa yang nak suruh anak dia pakai menutupi aurah masa sekolah rendah. Daripada kerajaan tak sama sekali. Daripada kerajaan tak sama sekali. Tapi dimulai dengan ibu bapa. Tapi masa tu kok macam berlawan. Kalau sekolah tidak benarkan. Ada ni. Kenapa 7 tahun nak suruh pakai seluar panjang dah? Berkewajipan atas ibu bapa menyuruh anak melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Menyuruh puasa, menyuruh sembahyang, menyuruh menutupi aurah. Ini kewajipan. 7 tahun itu sudah menjadi kewajipan. Mana ibu bapa yang membenarkan anak yang 7 tahun tidak menutupi aurah, ibu bapa tu berdosa. Anak tak ada hukum. Ada ni. 7 tahun. Mana nak turun tanah, kena tutup aurah. Ni kadang-kadang, yelah, budak perempuan tu kalau kita kata darjah 3, darjah 4 dah. Ustaz tengah mengajar, dia mak dia ada dalam kuliah tu. Naik masuk, kepala mongeng gitu. Kata anak siapa pula ni? Maknanya bukan 7 tahun dah, 8, 9, 10 dah tahu dah. Maknanya mak dia masih membenarkan anak keluar rumah tanpa menutupi aurah. Berdosa, haram ibu bapa. Anak tak ada hukum. Pada ni 7 tahun wajib ibu bapa suruh menunaikan kewajipan agama. 7 tahun wajib ibu bapa melarang anak melakukan perkara-perkara yang dilarang pada agama. 7 tahun. 10 tahun kena pukul. Kalau masih lagi belum melakukan perkara yang diwajibkan, kalau masih lagi melakukan perkara yang dilarang pada agama, 10 tahun maki ibu bapa kena pukul. Tetapi bab puasa ini mazhab Syafi'i wajiblah kena latih. Latih saja sekadar yang mampu. Kemudian ada soalan di sini. Hukum menekan anak yang tidak baligh berpuasa dalam waktu yang sama tidak menekan solat fardu. Dia menekan ni maknanya melatih. 7 tahun ni belum balik. 7 tahun belum balik, 10 tahun belum balik. Kalau 10 tahun belum balik lah. Dia paling awal balik adalah 9 tahun. Jadi bukan menekan. Yang pertama menyuruh. Yang pertama menyuruh. Tapi menyuruh pun dengan tahdid lah. Bukan suruh ringan-ringan. Suruh dengan tegas. Kalau sebut kata menekan boleh lah. Suruh dengan tegas. Tidak boleh menghukum. Tapi suruh umur 7 tahun ni, suruh puasa, suruh semayang, suruh menutupi aurah, suruh dengan tahdid, suruh dengan tegas. Suruh-suruh tak buat, kau pandai kamulah, tak boleh gitu. Suruh dengan tegas. Mana kena ada ugutan-ugutan. Kalau kamu tidak berpuasa, kamu tidak bersembahyang, nanti adalah tak boleh bahagian lah kita kata. Nak pukul tak boleh sebab belum lagi 10 tahun.
Tapi memang kena tegaslah. Tapi masalah persoalan ni semayang ni tidak ditekan. Dia semayang hak sepakat ulama. Puasa tadi mazhab Maliki tidak ada kewajipan atas ibu bapa melatih anak berpuasa bermula daripada anak 7 tahun. Yang wajib atas bapa adalah menekan, memastikan bab solat. Bila anak tu baligh, anak yang solat, bila dia baligh, dia akan berpuasa. Sebab orang yang solat pasti berpuasa. Betul tak? Orang yang solat pasti berpuasa. Dia solat 5 waktu cukup, comel, lengkap. Tapi puasa Ramadannya dia ponteng. Pernah jumpa tak seumpama tu? Solat dia cukup 5 waktu, tapi puasa dia bermasalah. Pernah jumpa? Yang biasanya puasa cukup, semayangnya tidak cukup. Bukan terkadang semayangnya tidak langsung, tapi puasanya cukup. Tu pernah jumpa. Puasanya cukup, bukan setakat semayang tidak cukup. Bahkan ada yang puasa cukup, semayangnya tidak. Tapi ada dah orang yang semayang cukup 5 waktu, berpuasanya tidak. Jadi kalaulah anak kita bersemayang dengan ilmu ni, bukan semayang adah. Bukan semayang adah, semayang dengan ilmu. Semayang sebenar. Mana anak semayang sebenar ni? Anak semayang serta dengan akidah yang sebenar. Anak semayang serta dengan hukum fiqh yang lengkap. Ini semayang yang sebenar. Kalau semayang tanpa akidah, semayang tanpa melengkapkan syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat bagi rukun sembahyang, itu hanya semayang dah, bukan semayang sebenar. Itu tidak bicara tu. Ini semayang yang sebenar. Anak semayang serta akidah, anak semayang dengan comel hukum fiqh. Maka anak yang semayang tadi ni, bila dia baligh, dia akan berpuasa sendiri. Itu mazhab Maliki. Tidak ada kewajipan ibu bapa melatih anak berpuasa, tidak ada. Jadi kena tekanlah bab semayang ni. Ni saya biasa tekan dalam kuliah lah. Yang berlaku kadang-kadang ibu bapa ni, dia memujuk anak dia meneruskan puasa walaupun anak dia sudah letih. Balik daripada sekolah tengah hari itu, dia sudah keletihan. Nampak dah dianya letih. Kita pun memujuk. Puasalah tengah hari dah ni, sayang kalau buka. Nanti kalau kamu puasa cukup, ayah ibu akan bagi hadiah. Ni kita memujuk. Walahal anak tu memang lesu dah, letih dah. Dengar dia bermain-main di sekolah, dengar pikul beg yang berat. Dia balik letih, kita kata ginilah, pergi tidur. Kita pujuk begitu. Ini saya pernah terbaca dalam bicara bab kesihatan. Suruh tidur anak yang keletihan seumpama ni, yang tubuh dia sudah kekurangan air, berbahaya kesihatan. Berbahaya kesihatan. Suruh tidur. Kata macam, suruh dia berbuka lah. Suruh tidur. Pukul 2, pukul 3 tidur. Bila dia kejutkan, dekat-dekat nak berbuka puasa, dia pun kejutkan. Tak boleh bangun dah budak ni, sudah kebuluran. Nak berbuka puasa pun sudah tak boleh. Setakat minum air saja, nak masuk dia akan muntah kembali. Tidur semula. Tengah malam sedikit barulah bangun slow-slow, minum air sikit-sikit, makan kuih hot lembut-lembut. Asar semayang ke tak? Tidak. Maghrib semayang ke tak? Tidak. Ini latihan ajaran yang karut ibu bapa yang tak ada asas agama. Ini latihan ajaran yang karut daripada ibu bapa yang jahil agama. Sembahyang tidak dititik beratkan. Dia tekan bab puasa. Puasa khilaf ulama. Tambahan pula bab puasa, kita hanya diwajibkan latih mereka berpuasa sekadar kemampuan.
Kalau sudah boleh memudaratkan diri dia, kita sudah tidak boleh benarkan dia berpuasa. Kita kena suruh dia makan. Ni kita pujuk dia supaya teruskan berpuasa. Kita suruh tidur, sembahyang sah, sembahyang maghrib, tidak kita pedulikan. Ini berarti latihan ajaran yang karut dari ibu bapa yang jahil agama. Salah sangat-sangat latihan seumpama tu, ajaran seumpama tu. Akhirnya anak apabila dewasa, puasa cukup, semayang tak cukup. Sebab apa? Ibu bapa latih seumpama tu. Oh, kamu bagus, puasa cukup sebulan, akan dapat hadiah. Kalau cikgu tanya dalam kelas siapa yang puasa cukup, kamu boleh angkat tangan. Tapi semayang cukup tak? Semayang tak cukup. Bila anak dewasa, puasa cukup, semayang tak cukup. Latihan daripada mana? Latihan dari ibu bapa. Sama beginilah. Anak sihat, suruh semayang. Anak tak sihat, tak apalah. Dah kamu sakit, kamu demam, kamu tangan patah, tak payah semayanglah kamu. Ni. Latihan yang karut orang gini. Walahal, mula dia pun 7 tahun, tidak ada satu waktu pun dibenarkan lagi tinggal semayang. Tidak ada. Tidak ada satu waktu pun. Kalau kita kata tiba-tiba dia tak semayang satu waktu, dia tak semayang satu waktu, kita wajib suruh dia qada. Dan kita warning, jangan lain kali kamu tinggal semayang. Wajib atas kita suruh anak kita qada. Pelik ustaz, qada kok mana? Dia bukan ada kewajipan sebab dia belum balik. Bukan kata qada, semayang dia pun tak ada kewajipan. Kenapa kita suruh dia semayang? Kalau kata pelik, kenapa suruh qada? Dia tak wajib semayang. Dan kenapa kita suruh dia semayang? Dia tak wajib semayang. Sama je lah. Kalau kita kata wajib kita suruh anak kita qada, pelik ustaz, sebab dia tak wajib, kenapa nak suruh qada? Yang kita semayang sebab apa? Dia tak wajib juga. Sebagaimana kita wajib suruh dia semayang, dia tertinggal semayang, wajib atau kita suruh dia qada. Wih pengatakan tidak ada tinggal semayang. Begitu kewajipan ibu bapa. Ni anak tak sihat, anak demam, anak tangan patah, tak semayang lah orang. Berdosa ibu bapa seumpama tu. Anak nanti bila dia balik, dia sihat dia semayang, dia sakit, dia demam, dia patah tangan, dia tidak akan semayang. Cuba tengok di hospital. Ramai mana orang tua tak semayang di hospital? Hospital Darul Iman. Cuba kita tengok berapa orang tak semayang. Berapa peratus je semayang? Cuba kita tengok. Tak pernah melawat hospital. Ni bukanlah ni lah. Ni tak boleh melawat hospital dah. Setahun 2 tahun dah tidak masuk hospital. Dulu-dulu kan kita jaga orang sakit, kita melawat. Berapa kerat je semayang. Hak wak orang tua ni tak semayang. Cuba kita tengok wak kanak-kanak. Wak kanak-kanak hak 7 sampai 12 tahun tu, ada tak mak ayah suruh dia semayang? Tak ada. Jadi bila masuk wak dewasa, tak semayang juga bila sakit. Sebab apa? Mak ayah latih tak betul. Berdosa ibu bapa. Berdosa ibu bapa bila tidak menekan bab semayang, dan akhirnya melahirkan generasi yang tidak menekan bab semayang. Sebab ibu bapa tu sudah latih dengan latihan yang salah. Tangan patah, kaki patah. Kita ajak anak kita berwuduk serta bertayamum. Bukan ajar ni. Teori serta praktikal. Buat lalu dah. Pada ni. Ilmu ni insya-Allah sampai ke mati tak akan lupa. Hak praktikal tu anak seorang. Adik-beradik lain tengok. Oh begitu. Kalau tangan ada pembalut, kalau kaki ada pembalut, berwuduknya begitu, bertayamumnya begitu. Jadi hak adik-beradik yang lain boleh tengok saja budak-budak. Ilmu ni kan naksi fil hajar, macam ukir atas batu, tak akan lupa insya-Allah. Tapi ibu bapa sendiri pun jahil macam mana nak berwuduk serta bertayamum kalau ada pembalut di tangan dan kaki. Ni hak masalah dia. Semayang tetap. Semayang tetap. Wajib kena tekan. Hak puasa, kita hanya latih sekadar. Kemudian pergi kepada syarat wajib yang keempat, kuasa atas puasa. 2 minggu lepas tu berhenti pukul 9.
Pukul 9. Saya ada tanda. Pukul 9 minit. Tanda. Minggu ni tajuk sikit tau. Berapa banyak ni nak bercara ni? Bukan nak cara habis, nak cara habis pukul 12 ha. Mana biar saya bicara mulut minggu dulunya bab niat, bab ada soalan, bab video. Tu. Jadi nak bicara bab niat, bab video tu kena bicara kemudian sedikit lah. Ada ni. Tapi ni kalau kita bicara bab kuasa atau puasa, kita akan sentuh bab video. Maka kita lewat sikit. Biasa sini kalau maghrib paling lewat pukul apa? Pukul apa paling lewat? Paling lewat habis pukul apa? Hak rekod lah, tak mau pecah rekod. Tak mau pecah rekod ni, nak hak rekod. Pukul apa? Pukul 9? Minggu dulu 9 minit tau. Ke rekod dah tu? Lebih gitu je. Saya semalam di Masjid Butuk Kuala Berang 9.40. 9.40. Di Masjid Butuk Kuala Berang. Kau orang bandar dia tidur awal. Orang ulu tidur lewat 9.40. Di Butik. Gimana? Dah kita tengoklah macam mana. Jadi syarat wajib yang keempat, kuasa atas puasa. Syarat wajib puasa, kuasa atas puasa. Syarat wajib semayang, ada tak kuasa atas semayang? Tak ada. Sembahyang pasti kuasa. Sembahyang pasti kuasa. Sebab apa? Berdiri tidak kuasa. Duduk kuasa. Duduk tidak kuasa. Mengiring kuasa. Mengiring tidak kuasa. Melentang kuasa. Melentang pun tidak kuasa. Masuk dalam kubur. Kemudian melentang untuk rokok, untuk sujud, isyarat dengan angkat kepala. Kuasa. Angkat kepala pun tak boleh. Maka pejam celak dengan mata. Pejam celak dengan mata, kuasa. Tiba-tiba mata pun pejam rapat dah. Mata tak boleh buka dah. Tapi akal dia sedar lagi. Wajib memperlakukan sama dengan hati. Maka memperlakukan hati, kuasa. Semayang pasti kuasa. Semayang pasti kuasa. Ada ni? Baru timbul bab puasa. Sebab puasa ni 1 hari. Orang tua terkadang tidak kuasa. Orang sakit berat sekadang tidak kuasa. Orang tua macam mana pun akal dia sedar, dia tetap kuasa sembahyang. Orang sakit ketika macam mana pun, tinggal kulit, tinggal tulang sekalipun, dia kuasa sembahyang. Sembahyang pasti kuasa. Ini kita kena latih kepada anak kita daripada budak-budak lagi. Anak kita demam macam mana, demam sekalipun, sembahyang. Kita kena latih seumpama tu. Sebab sembahyang pasti kuasa. Hak di hospital tu bukan masalah kuasa tak kuasa. Pergi ke bilik mandi tandas dengan sendiri. Pergi mari, kopiah atas kepala. Semayangnya tidak. Waktu balik awal belaka tu. Itu orang yang meruntuhkan agama belaka tu. Itu orang yang mencampur agama ke sebelah belakang belaka tu, Nabi kata. Pakai kopiah ayah haji. Kalau mazhab Hambali, orang ni kafir murtad dah. Kalau mazhab Hambali ingat baik. Di hospital tu pergi air sendiri tu. Hak terlantar sekalipun kekal kewajipan sembahyang ni. Selagi akal dia molek. Jadi sembahyang tidak ada syarat kuasa atas sembahyang, sebab sembahyang pasti kuasa. Berdiri tidak kuasa, duduk kuasa. Duduk tidak kuasa, mengiring kuasa. Mengiring tidak kuasa, melentang kuasa. Itu sembahyang dia mudah.
Kita bertambah sukar, bertambah uzur, bertambah payah, bertambah mudah sembahyang. Ni agama ad-din yusrun. Agama cukup mudah. Itu bab sembahyang. Ni bab puasa. Kuasa atas puasa. Keluar orang tua yang tidak mampu berpuasa. Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Tua umur berapa? Yalah nak letak umur ni kita tak boleh nak tetapkan juga. Sebab kadang-kadang ada orang umur 90 tahun puasa sunat masih lagi mampu. Ada ni. Umur 90 tahun, 80 tahun lebih dah. Puasa sunat Isnin Khamis macam biasa. Ada. Kita tak nak kata umur. Ada orang umur 70 barunya. Tapi sudah tidak mampu berpuasa. Tu umur. Tua tu atas tengok mungkin campur dengan kesihatan lah. Kemudian satu laginya yang gugur kewajipan puasa adalah orang yang sakit kritikal. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ni. Orang sakit buah pinggang hok berat-berat. Orang sakit kanser hok tahap berat-berat. Orang sakit jantung ke leluh ke hok tahap berat-berat. Ni. Hok memang tidak ada harapan sembuh. Hok memang tidak ada harapan sembuh. Adapun orang yang sakit berat terlantar di hospital kerana kemalangan, tangan patah, kaki patah contohnya, pinggang patah contohnya, terlantar di hospital, ini sakit yang ada harapan sembuh. Ada ni? Memanglah dia terlantar di hospital, tangan patah, kaki patah, tapi ada harapan sembuh. Ini kekal kewajipan puasa. Tetapi pada masa dia sakit itu, dia tidak mampu berpuasa, syarak membenarkan dia berbuka, tapi dia kena qada kemudian. Mana dia terlantar di hospital kerana kemalangan, memang dia pun tidak berpuasa sebab dia tak mampu nak berpuasa. Dia nak kena makan obat apa semua. Maka syarak membenarkan ianya berbuka, tidak berpuasa, tapi kewajipan puasa atasnya kekal. Dia kena qada kemudian. Itu lain. Itu sakit yang ada harapan sembuh. Hak ni sakit macam kata wah pinggang, kanser berat-berat tu. Memang tak ada harapan sembuh. Hak ni hak gugur kewajipan puasa. Boleh pergi kepada fidyah beras cukup sehari. Ada ni. Jadi kalau macam hak sakit di hospital tu, hak sakit kemalangan lah. Hak sakit kemalangan, hak tu kekal kewajipan. Sebab dia masih lagi ada harapan sembuh. Mungkinlah sebab dia patah tu banyak, mungkin lambat jugalah nak sembuh. Terlantar tu mungkin berbulan-bulan. Tetapi masih lagi ada harapan sembuh. Dia masih lagi dipanggil kuasa atas puasa pada syarak. Walaupun pada hisi, pada zahir dia tak kuasa pada masa tu, tapi pada hukum syarak dia panggil kuasa lagi. Dia panggil kuasa lagi, tapi pada masa yang tengah dia berat tu memang dia tidak boleh berpuasa, syarak membenarkan dia berbuka. Tapi dia kekal kewajipan puasa, dia kena qada kemudian. Jadi hak kuasa atas puasa yang tidak kuasa puasa yang gugur kewajipan orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Maka gugur kewajipan puasa yang wajib atas orang tua tadi, yang wajib atas orang sakit yang tidak ada harapan sembuh tadi adalah fidyah, secupok sehari. Secupok untuk sehari, secupok tu 675 gram. 675 gram secupok. Ini ada persoalan tanya bab fidyah ni. Berapakah kadar ataupun pengiraan fidyah secupok? Adakah fidyah boleh dibayar pada semua asnaf zakat? Adakah fidyah boleh dibayar kepada semua asnaf zakat? Fidyah hanya fakir miskin jua.
Ditanya, adakah fidyah boleh dibayar kepada semua asnaf zakat? Ini bukan zakat. Ini fidyah puasa. Asnaf zakat ni itu bahagian zakat. Jadi fidyah puasa boleh bayar pada semua asnaf zakat. Fidyah ni zakat ke? Fidyah ni bukan zakat. Yang bayar pada asnaf zakat 8 asnaf itu zakat. Ini fidyah, bukan zakat. Fidyah hanya bayar kepada fakir miskin jua. Fakir miskin mana? Fakir miskin yang layak terima zakat di bawah asnaf fakir miskin. Kan? Di antara asnaf zakat fakir miskin. Hak fakir miskin ni lah kita boleh bagi fidyah puasa. Tapi bukan atas nama zakat, atas nama dia fakir miskin. Mana hak fakir miskinnya? Hak mana hak layak terima zakat di bawah asnaf fakir miskin. Tapi bukan zakat. Ada tempat kuliah lah. Jadi orang nak bayar fidyah puasa, dia letak surat. Yang tukang ngajar ni, rakyat pelajar dia. Fidyah puasa tu ambillah, pakat nak ambillah. Sebab apa? Sebab orang belajar ni kan fi sabilillah dia kata. Oh mengaruk kata. Tapi dalam ramai-ramai anak murid tu ada gawak cerdik sikit. Macam mana ni boleh ke dok kita orang senang ni terima fidyah puasa Dia ambil beras, dia pun bagi kepada jiran dia pakai miskin. Tapi orang lain tu ambil sebab apa? Fi sabilillah, dia belajar agama. Itu fidyah puasa, bukan zakat. Ada tempat belajar seumpama tu. Tu berat sangat gitu tu. Lepas tu macam mana kalau pernah ambil fidyah puasa walaupun kita bukan panggil miskin, orang yang beri itu wajib kena ganti kembali. Jangan ni ibu kepada orang belajar agama. Atas nama fi sabilillah dia kata. Fidyah puasa hanya fakir miskin. Ada juga orang peseng dibawa fidyah puasa. Ni fidyah puasa saya ni. Siapa nak ambil lah. Dia buat macam sedekah. Kalau sedekah hadiah boleh lah. Bawa beras banyak-banyak bagi masjid. Ini sedekah saya dan juga hadiah saya kepada ahli jemaah. Ahli jemaah hak susah atas nama sedekah. Ahli jemaah senang atas nama hadiah. Hak mana tak malu ambil lah. Boleh lah nak kata gitu kalau sedekah. Kalau hadiah. Ini fidyah puasa diletak di masjid surau. Dia pun umum. Siapa nak ambil dia umum. Hak dia fidyah puasa. Fidyah puasa hanya fakir miskin sahaja. Kemudian hak kadar tadi 675 gram. Kemudian waktu nak bayar hanya boleh bayar untuk hari itu saja. Tidak boleh nak bayar fidyah ni tak boleh nak bayar fidyah puasa untuk esok lusa, tak boleh. Memanglah orang tua kita tiap-tiap tahun dah. Orang tua kita tiap-tiap tahun dah. Dia memang tak berpuasa, memang bayar fidyah. Jadi boleh tak nak bayar untuk akan datang, untuk sebulan? Tak boleh. Sebab hanya boleh bayar untuk hari itu saja. Untuk esok tak boleh lagi. Untuk hari itu. Mana semalam boleh bayar dah lah. Kalau kata 1 Ramadan, malam tu boleh bayar dah. Sebab malam tu 1 Ramadan dah. Malam tu kan boleh 1 Ramadan, maghrib tu sudah 1 Ramadan. Ada ni. Kita bukan bertukar hari pukul 12. Pukul 12 tu hak orang putih. Kita bertukar hari pada waktu maghrib. Jadi maghrib 1 Ramadan tu boleh dah nak bayar untuk hari tu, untuk 1 Ramadan. Ada ni. Tak boleh nak bayar untuk akan datang. Mana kalau 1 Ramadan kita nak bayar 30 cupak. Sebab Ramadan tahun ni 30 hari. Kita membayar 30 cupak. 1 cupak saja sah sebagai fidyah. Hak baki jadi sedekah biasa sahaja. Dia tak boleh bayar untuk esok lusa. Dia hanya boleh bayar hak hari ni dan hak sebelum. Ada gitu. Fidyah 675 gram hanya bayar pada fakir miskin dan hanya boleh bayar untuk hari ini dan hak sebelum. Untuk hak esok lusa tak boleh. Tak boleh bayar waktu belum masuk. Dia gitu. Pada ni.
Kemudian berkait dengan nak bayar dengan duit. Nak bayar dengan duit ni mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i fidyah dengan beras, bukan dengan duit. Kalau nak bayar dengan duit, fidyah puasa ni bagi orang tua, bagi orang uzur, mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi bukan satu cupok, dia setengah gantang. Dia kalau satu cupok nilai dengan RM1.70. Kalau zakat fitrah RM7. RM7.50 ke RM7. Satu cupok dinilaikan dengan RM1.75. Dia tahun-tahun dulu ni, tahun sekarang kena tanya baliklah. RM1.75. Nilai satu cupok sebab satu gantang RM7 ke begitulah. Ya. Tapi mazhab Hanafi zakat boleh dengan duit, fidyah boleh dengan duit, tapi mazhab Hanafi fidyah bukan satu cupok, bukan setengah gantang. Jadi nilai dengan RM1.75, RM1.80 ke, atau tanya pihak pejabat agama lah. Hak tahun-tahun dulu wilayah persekutuan RM4 untuk satu hari. Dia ambil RM4 untuk satu hari. Ada ni. Itu baru betul dengan nilai mazhab Hanafi. Kau nak pakai duit. Bukan dengan RM1.75. Macam wilayah persekutuan dia RM4. Sebab mazhab Hanafi fidyah dia tak sama sukatan dengan mazhab Syafi'i. Kemudian nak ingat lagi satu, kalau kita nak bayar fidyah langkah tahun, ini bicara fidyah orang tua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ada pun tahu tak fidyah langkah tahun? Fidyah langkah tahun. Kita masa muda-muda, kita tinggal puasa, kita tidak qada. Satu tahun langkah, satu cupok untuk satu hari. Langkah tahun yang kedua, 2 cupok untuk satu hari. Langkah tahun yang ketiga, 3 cupok untuk satu hari. Dia panggil fidyah langkah tahun. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pada ni, tiap-tiap tahun tu dia akan naik cupok. Mana kalau satu hari 10 tahun 10 cupok. Kalau 30 hari 10 tahun 300 cupok. Gitulah. Dia panggil fidyah langkah tahun. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, fidyah tu akan berganda mengikut tahun yang dilangkah. Tetapi mazhab Hanafi tidak ada fidyah langkah tahun. Mazhab Hanafi tidak ada fidyah langkah tahun. Tiba-tiba kita nak bayar fidyah langkah tahun, kita nak tukar kepada duit, nak turut mazhab Hanafi, yang mazhab Hanafi tidak ada langsung fidyah langkah tahun. Ada ni. Lepas tu kalau lah fidyah langkah tahun ditukar dengan duit, mazhab mana? Mazhab Syafi'i, sebab ada fidyah langkah tahun. Mazhab Syafi'i tidak sah dengan duit. Saya pakai mazhab Hanafi lah, sebab mazhab Hanafi fidyah boleh ganti dengan duit. Mazhab Hanafi tidak ada fidyah langkah tahun. Jadi kita fidyah langkah tahun, kita pakai nilai dengan duit. Mazhab mana kita pakai? Mazhab Syafi'i fidyah beras tak boleh dengan duit. Mazhab Hanafi kan fidyah beras boleh ganti dengan duit. Mazhab Hanafi tak ada fidyah langkah tahun. Apa itu? Kita nak bayar fidyah langkah tahun mazhab Syafi'i, bayar dengan beras. Bayar dengan beras. Cupok 675 gram. Tapi mazhab Hanafi fidyah orang tua ada, fidyah orang sakit ada. Tapi fidyah langkah tahun tidak ada mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi fidyah orang tua, fidyah orang sakit, dia bukan satu cupok, bukan setengah gantang. Nilai dia tak sama. Sebab tu wilayah persekutuan, fidyah orang tua, fidyah orang sakit, yang nak tukar dengan duit dia ambil RM4 untuk satu hari. Lepas tu negeri lain tu tanya negeri masing-masing lah. Waktu wallahu alam lah. Dia bab fiqh ni, dia pakai pandangan-pandangan mana.
Sebab memang tidak dinafikan ada ulama dalam mazhab Syafi'i kita walaupun pandangan dhaif memang mereka terima zakat atau fidyah diganti dengan duit, memang ada. Tapi itu tanya pihak berkuasa agama lah, dia ambil pandangan imam-imam mana, ulama-ulama mana tu tanya mereka. Itu berkaitan dengan fidyah bagi orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Lepas tu soalan yang ada lagi tu soalan yang berkaitan dengan niat. Kalau kita tak ingat niat puasa belum masuk waktu subuh, puasa kita sah tak ustaz? Tu soalan dia. Kita ada hak bab niat tu, hak bab niat puasa, hak I tu kan, niat puasa disyaratkan ta'yin pada niat puasa fardu. Bahawa berniat pada tiap-tiap malam. Bahawa ia puasa esok daripada Ramadan atau daripada nazar atau daripada kafarah, dan tiada wajib niat fardu. Jadi puasa fardu, puasa Ramadan yang wajib adalah qasa dan ta'yin. Ta'arruf tak wajib. Mana lafaz niat dianya? Lafaz niatnya nawaitu sauma ghadin an Ramadan. Paling ringkas nawaitu sauma Ramadan, itu paling ringkas. Nawaitu sauma Ramadan. Saja aku puasa itu qasad, Ramadan itu ta'yin. Qasad saja aku puasa, qasad saja aku semayang. Ta'yin nyatakan nama Ramadan. Kalau semayang nyatakan nama Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, subuh tu ta'yin dia panggil. Itu ta'yin, kena nyatakan nama Ramadan. Kalau semayang kena nyatakan nama Zuhur. Kemudian ta'arruf. Ta'arruf ni kita niat fardu. Saja aku puasa qasa fardu, ta'arruf Ramadan ta'yin. Sebut fardu sunat jua. Sunat jua. Kita semayang ta'arruf wajib. Saja aku semayang fardu Zuhur. Kalau niat saja aku semayang Zuhur tak sah. Wajib kena niat fardu untuk ta'arruf untuk semayang fardu. Ta'arruf untuk puasa fardu sunat. Saja aku puasa fardu Ramadan. Niatkan fardu sunat. Ta'arruf tu hukumnya sunat. Kita datangkan niat fardu tu hukumnya sunat. Sembahyang qasa ta'arruf ta'ayyun. Saja aku semayang fardu Zuhur. Puasa fardu Ramadan qasa dan ta'ayyun saja. Saja aku puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan, cukup. Ini hak sekurang-kurang yang wajib diniatkan ketika puasa fardu Ramadan qasa dan ta'ayyun, ta'yin. Hak kita diajar pada masa budak-budak niat yang panjang tu, ingat tak? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ingat tak? Niat gitu budak-budak? Orang muda niat gitu tak? Ada tak? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ghadin itu apa benda ghadin? Budak tahulah, sebut je. Tak ajar gitu budak-budak. Hak tu semua panjang-panjang tu sunat. Saja aku puasa esok hari. Niat esok hari sunat. Memanglah esok hari puasanya. Daripada menunaikan niat adat fardi, niat fardu sunat. Ramadan tu tak ada ta'yin. Tahun ini sunat kerana Allah Ta'ala sunat. Mana niat biar habis lah sunat tu, jangan tinggal sunat. Sekarang saya bicara bab hukum. Dalam niat puasa Ramadan mana wajib? Qasa dan ta'yin. Mana qasa? Saja aku puasa. Mana ta'yin? Ramadan. Hak sempurna niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Itu baru sempurna. Tengok sunat-sunat. Tapi nak bicara di sini,
niat fardu pada puasa Ramadan sunat. Niat fardu pada sembahyang fardu tu wajib. Kalau tak niat fardu pada sembahyang fardu tidak sah. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah. Saja aku sembahyang isyak 4 rakaat makmum kerana Allah. Fardu niat dak tidak sah. Sebab sembahyang fardu wajib ta'arud, wajib datangkan niat fardu. Puasa fardu datangkan niat fardu, hukumnya sunat jua. Tapi niat sebagai sunat. Kan? Kemudian niat kita maklumlah, niat pada waktu malam daripada jatuh matahari dan naik fajar. Kemudian dia ada datang di situ tanbih telah berkata Syekh Qalyubi, dan sunat bahawa berniat ini pada malam yang pertama daripada Ramadan dengan nawaitu saumi syahri Ramadan kullahu hazihi sanah. Saja aku puasa 1 bulan di bulan Ramadan pada tahun ini. Supaya memberi manfaat akan dia taklid akan Imam Malik pada satu hari yang lupa akan niat puasa pada malamnya. Kerana memada pada mazhab Malik dengan satu niat pada malam yang pertama daripada sebulan Ramadan. Malam yang pertama kita niat untuk sebulan. Saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Pada ni. Saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Kita niat seumpama tu sah dah mengikut mazhab Syafi'i juga. Tapi mazhab Syafi'i sah hanya untuk hari esok sahaja. Mazhab Maliki sah untuk sebulan. Gitu. Sebab apa mazhab Syafi'i sah? Niat saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Sebab dalam niat tu ada qasak. Dan dalam niat tu ada tak nama Ramadan? Ada tak ta'yir Ramadan? Ada. Lepas tu sah. Sebab ada nama Ramadan dan niat tu. Saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Tapi ada nama Ramadan dalam niat tu, maka sah puasa niat untuk sebulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Tapi sah untuk esok saja. Jadi malam pertama nak niat satu niat pun tak apa dah. Nak niat satu niat pun tak apa. Kemudian niat mazhab Maliki ni malam pertama, kalaulah dia boleh berpuasa pada malam yang pertama tu. Kalau perempuan ni pada malam yang pertama 1 Ramadan, perempuan ni masih lagi dalam haid ataupun nifas, maka tak ada niat dia lagi lah. Bila niat dia? Malam pertama dia lah. Bila dia puasa hari yang pertama? Lepas ke haid lah. Lepas ke nifas. Itu hari pertama dia. Niatnya di situ lah. Dan kalau kita niat untuk sebulan mazhab Maliki, tapi di tengah tu kita berbuka. Kita berbuka kerana musafir, kita berbuka kerana sakit, kita berbuka kerana haid, kita puasa semula, kita kena niat baru pula untuk baki sebulan. Tak memada nak pakai niat hak malam pertama sebab kita sudah putus di tengah tu dengan kita berbuka kerana musafir, kita berbuka kerana sakit, kita berbuka kerana haid. Puasa semula nak standby mazhab Maliki kena niat lain pula. Saja aku puasa baki sebulan di bulan Ramadan. Kena perbaharukan niat. Kau nak pakai mazhab Maliki lah. Nak standby bukan nak pakai mazhab Maliki. Nak standby macam mana? Kalau adalah kebetulan di tengah bulan tu kita lupa niat malam. Mazhab Syafi'i puasa kita tidak ada. Sebab rukun niat puasa yang diwajibkan niat sebelum malam kita tidak tunaikan. Maka puasa kita tidak ada. Wajib kita imsak. Wajib kita imsak. Faham imsak? Imsak tu lah 10 minit sebelum subuh tu. Apa dia imsak? Tahan diri daripada makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, tahan diri daripada bersetubuh. Imsak dengan makna tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi sekarang ni mazhab Syafi'i, orang lupa niat malam, dia tidak ada puasa. Tetapi siang hari dia wajib jangan makan, wajib jangan minum. Makan berdosa, minum berdosa, haram.
Itu mazhab Syafi'i. Bukan kata semalam lupa niat puasa, hari ni saya tidak puasa lah sebab saya lupa niat malam. Hari ni saya boleh makan minum. Haram makan, haram minum. Wajib imsak. Itu mazhab Syafi'i. Oh, lapor juga. Kalau nak pakai puasa juga, taklid turut mazhab Maliki. Niat hak untuk sebulan, hak malam pertama dahulu. Dia haruskan, dibolehkan. Kita turut mazhab Maliki, kita meneruskan lagi puasa untuk hari itu walaupun kita lupa niat malam, kerana untuk hari itu kita pakai mazhab Maliki. Harus. Yang afdalnya kita tidak puasa, kita kena qada kemudian, tapi pada hari tersebut wajib imsak. Wajib jangan makan, wajib jangan minum. Makan haram, minum haram. Walaupun dia tidak berpuasa kerana lupa niat malam. Melainkan dia pun nak taklid mazhab Maliki. Diharuskan, dibolehkan. Apa juga kalau dia pakai mazhab Syafi'i, tapi puasanya tidak. Tanda ni. Diharuskan juga, bukan afdal. Kemudian kalau kita nak puasa juga walaupun kita lupa niat malam, kita nak pakai mazhab Maliki, disunatkan pagi itu kita niat pula, saja aku puasa Ramadan pada hari ini. Taklid mazhab Hanafi. Sebab Hanafi sama dengan mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab Hambali, wajib niat tiap hari. Mazhab Maliki memada niat sekali untuk sebulan. Jadi mazhab Hanafi sama dengan mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab Hambali, wajib niat tiap hari. Tetapi mazhab Hanafi hanya sunat saja bermalam pada niat. Niat pagi pun boleh. Hanafi. Jadi niat pula pagi ni kalaulah nak meneruskan puasa di malam hari yang kita lupa niat. Gitu je lah. Nanti niat pula pagi tu sekali lagi. Saja aku puasa Ramadan hari ini. Kita mazhab Syafi'i, niat siang hari boleh, tapi puasa sunat. Puasa fardu tak boleh mazhab Syafi'i. Puasa sunat boleh niat siang hari. Mazhab Hanafi, puasa sunat, puasa fardu sama saja, boleh niat siang hari. Jadi kalau kita lupa niat malam, kita nak meneruskan puasa, kita pakai hak mazhab Maliki, kita niat malam pertama, dan kita tambah pula kita niat pula hari ini untuk turut mazhab Hanafi. Itu hak berkaitan dengan niat untuk sebulan. Mana apa kalau kita lupa niat malam, kita boleh turut mazhab Hanafi. Tak ada soalan hak tu je. Video. Lepas tu hak bab niat. Tak ada dah. Hak ni hak dalam Hidayatul Sibiang ni, kau nak baca banyak lagi tu. Macam mana? Tak nanti siapa buku ni, tak nanti siapa buku 9.30 jugalah kita ni. Ada persoalan bab puasa. Dia bab puasa ni ada mereka yang dibenarkan berbuka. Dia adalah kitab Mata'ib Badrin faslun fi man yubahu lahul fitru. Faslun fi man yubahu lahul fitru, fasal pada menceritakan orang yang diharuskan berbuka. Orang yang diharuskan berbuka contohnya orang yang sakit. Bukan sakit yang tidak harapan sembuh, itu memang tak wajib puasa dah. Di hari tu dia sakit pelik dia hari tu. Maka syarak mengharuskan dia berbuka, dia kena qada kemudian. Orang yang lapar dan dahaga yang bersangatan. Orang yang lapar dan dahaga yang bersangatan. Jadi pada hari itu tu dia jadi ada kebuluran. Jadi maknanya dia punyalah pedih perut, apa? Guyuk apa panggil? Guyuk apa? Kalau lapar sangat-sangat tu. Memang kalau teruskan puasa memang mudarat dianya. Syarak mengharuskan dia berbuka, dia kena qada kemudian. Pada dia.
Kalau tadi tu orang sakit. Hari tu dia mari demam, mari pening, mari ke mana pun kena makan ubat juga. Contohnya. Maka syarat membenarkan dia berbuka dengan dia makan ubat. Orang ni lapar yang bersangatan, dahaga yang bersangatan, mudarat dia meneruskan puasa. Syarat membenarkan dia berbuka. Dia kena qada kemudian. Tak ada ni. Di antara mereka yang dibenarkan berbuka orang yang hamil. Orang yang hamil yang alham. Alham dengan kehamilan dia tu. Orang yang hamil maknanya atas pesanan doktor menyatakan, ataupun bukan pesanan doktor, dia sendiri memang tak boleh puasa. Mutah punya mutah. Orang perempuan ni kadang-kadang dia punya alham tu pelik. Memang tak boleh puasa langsung. Maka syarat membenarkan dia berbuka serta dia wajib kena qada kemudian. Adapun kalau orang yang hamil tu untuk diri dia boleh berpuasa sebab dia tidak ada alham berat, dia boleh berpuasa. Tetapi atas nasihat doktor jangan berpuasa sebab nak jaga kandungan. Sebab kandungan tu dia tak lekat molek. Kalau ibu tu berpuasa, kandungan dia kemungkinan akan berlaku guguran. Maka syarat membenarkan juga perempuan yang hamil tadi, yang bimbang akan kandungan, berbuka puasa. Wajib kena qada dan wajib kena fidyah cukup sehari. Sama dengan perempuan yang menyusu. Perempuan yang menyusu ni dia letih sangat dengan menyusu. Maka syarat membenarkan dia berbuka dan dia kena qada kemudian. Perempuan yang menyusu ni dia tidak ada masalah. Tetapi perempuan yang menyusu ni kalau dia berpuasa, susu dia kering, menyebabkan anak tu kelaparan, maka syarat membenarkan dia berbuka dan dia kena qada kemudian serta fidyah cukup sehari. Dia qada dan fidyah kalau berbuka bukan kerana maslahat diri, kerana maslahat orang lain, barulah wajib qada dan wajib fidyah. Perempuan yang hamil ini dia berbuka bukan kerana dia, kerana kandungan. Mana bukan kerana dia, kerana orang lain lah dipanggil, kerana kandungan. Maka syarat membenarkan dia berbuka, dia wajib kena qada dan kena beras cukup sehari. Ibu yang menyusu ni dia gagah, dia tak ada masalah. Tetapi menyebabkan susu dia kering, kanak bayi ni akan kelaparan, maka syarat membenarkan dia berbuka kerana anak, bukan kerana dia. Kerana anak dia akan kelaparan kerana susu kering. Syarat membenarkan berbuka kerana masalah orang lain. Tapi selain daripada wajib kena qada, dia wajib kena bayar fidyah cukup sehari. Situ. Adapun kalau ibu yang hamil, dia pun bermasalah. Sebab dia alham yang kuat. Kandungan pun bermasalah. Dia pun berbuka. Hak ni hanya qada sahaja, tidak ada fidyah. Sekarang, ibu yang hamil, ibu yang menyusu, dia berbuka kerana diri dia. Qada saja, tidak ada fidyah. Ibu yang hamil, ibu yang menyusu berbuka kerana kandungan, kerana anak yang disusu. Qada serta fidyah cukup sehari. Tapi kalau ibu yang hamil, ibu yang menyusu ni, dia berbuka kerana diri dia dan kerana anak dia. Qada saja, tidak ada fidyah. Boleh beza dah tu. Kalau kerana diri ibu, dia agak kerana bimbang keselamatan kandungan, kerana diri ibu yang menyusu memang dia tak larat, kerana takut anak yang menyusu tu kelaparan, kerana dia juga. Tapi campur dengan kerana anak, hanya qada saja. Kalau ada kerana dia, qada saja. Kerana dia saja ataupun campur kerana anak. Tapi kalau dia gagah, ibu yang hamil ni boleh berpuasa, ibu yang menyusu ni boleh berpuasa, tetapi kandungan yang bermasalah, anak yang menyusu tu yang akan kelaparan, maka wajib qada dan fidyah cukup sehari. Ini qada serta fidyah.
Ada ni. Ha? Ha? Ada samalah. Kalau diselamat ulama air menyebabkan puasa dia batal kerana nyawa orang lain, dia qada dan fidyah cukup sehari. Kerana orang lain, bukan kerana dia. Kalau kerana dia barulah qada saja, tidak ada fidyah. Ada ni. Ini bicara berkaitan dengan mereka yang diharuskan berbuka. Mereka yang diharuskan berbuka. Hak ni saya memang peringat tiap-tiap tahun. Masa saya mengaji kitab Matla'in dengan tuan guru saya dahulu, dan kitab Matla'in ada dinyatakan helah daripada kena puasa 2 bulan turut-turut apabila bersetubuh siang hari, dengan bahawa dia berbuka terlebih dahulu boleh dia bersetubuh, maka tak kena kafarah 2 bulan turut-turut. Dan kita Matla'in Badrin. Waktu masa saya ngaji tunggu saya peringat kena huram molek, sebab itu helah yang sebenarnya tidak dibenarkan pada syarak. Helah yang dilarang pada syarak, helah yang diharamkan pada syarak. Helah apa? Nak melepaskan diri. Dia ada helah yang dibenarkan pada syarak. Mana helah yang dibenarkan pada syarak? Contoh, Nabi Ayub AS. Sebab isteri dia kan helah dengan bubuh ni khaksa ni. Didi tu seberkah. Itu helah yang dibenarkan pada syarak. Helah yang dilaknat pada syarak mana? Puak Bani Israel dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Dia tak tangkap hari Sabtu. Helah dia macam mana? Dia kepung. Ini helah yang dilarang pada agama, bahkan dilaknat pada agama. Jadi kalau orang ni dia berbuka untuk bersetubuh, itu helah yang diharamkan, yang dilaknat pada agama. Tapi kalau dia buat seumpama tu, betul, dia tidak akan kena kafarah. Betul, dia akan kena kafarah. Tapi tu saya sangat-sangat peringat. Jangan nak ajar helah ni cuma cerita dan kita sebut seumpama tu. Sebab mazhab Syafi'i, kalau orang ni batal puasa dengan bersetubuh, barulah kena kafarah puasa 2 bulan turut-turut, 60 hari. Hari yang ke-60 berpuasa, tiba-tiba hari yang ke-60 tu kena berbuka. Sebab apa? Memang rebah dah dia, lembek dah hari ke-60. Tak berpuasa, kalau tak berbuka mati dianya. Dia kena berbuka, kena ulang balik hari pertama sampai ke-60 pula. Yang pertama sampai ke-60. 60 dah ni, 60 dah ayat yang terakhir dah ni. Rebah dianya pada rebah ni. Tak boleh dah, tak boleh dah. Tengah hari tu mupu dah kita kata. Memang tak boleh dah. Kenapa kejut ayat ke-60 tu? Kena ulang balik kafarah hari pertama semula. 6 hari cukup-cukup. Jadi dia kena kafarah 60 hari ni, dia membatalkan puasa dengan bersetubuh. Adapun kalau dia makan dulu, dia bersetubuh kemudian, betul lah mazhab Syafi'i tidak kena kafarah. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tetap kena kafarah, sebab kewajipan puasa tidak gugur dibuat seumpama tu. Ada ni. Tapi betul lah itu helah. Saya balik kampung ni cerita 10 tahun lepas lah. Dengar dalam satu ceramah. Dalam satu ceramah. Dia berkahwin dekat dengan bulan Ramadan. Orang berkahwin ni kira cuti sekolah kan? Cuti sekolah berkahwin. Cuti sekolah berkahwin. Dekat dengan Ramadan. Macam mana ni? Orang baru berkahwin ni. Nanti kan lajak siang hari bulan Ramadan kan? Sebab baru-baru berkahwin ni. Yang tukar ceramah ni kata macam mana? Itulah, so belajar tak mbuh, dia kata. Marilah majlis surah belajar. Ada jalan boleh, dia kata. Tapi jangan terus bersetubuh. Minum air lu setengah membatalkan puasa, boleh bersetubuh. So belajar tak mbuh. Ada jalan, dia kata. Jalan apa yang nak ajar ni? Berbuka puasa.
Adakah ini berbuka puasa yang diharuskan pada syarak macam tadi? Orang sakit diharuskan berbuka. Orang orang yang lapar sangat diharuskan berbuka. Orang bunting diharuskan berbuka. Orang menyusui diharuskan berbuka. Orang musafir diharuskan berbuka. Orang nak bersubuh ada juga ke diharuskan berbuka? Berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, dosa-dosa yang besar. Kalau buka dalam kitab kabair, dosa-dosa yang besar, hak tu ranking yang atas belaka tu. Dia dosa besar nombor satunya syirik. Tu dosa besar nombor satu. Dosa besar laginya ni membunuh. Tu dosa besar lagi, dosa besar. Dosa besar laginya meninggalkan sembahyang. Dosa besar laginya tidak mengeluarkan zakat. Dan di antara dosa besar ni mana ni berbuka puasa pada hari Ramadan tanpa uzur syar'i. Ni dosa besar belaka ni. Ranking sama dengan tinggal semayang, sama dengan zakat tak payah. Sebab apa? Semayang ke, zakat ke, puasa ke, hukum Islam belaka. Berbuka sehari tu dosa yang sangat besar. Bukan membolehkan. Dia ceramah kata, itulah suruh belajar, tak mau belajar. Kalau mari belajar di majlis surah, tahulah. Ada jalan, dia boleh bersetubuh, dia kata, berbuka dahulu. Kita pergi pada berbuka. Apa hukum kita berbuka? Apa hukum kita berbuka? Tanpa ada uzur syar'i. Apa hukum berbuka? Haram, ijma' ulama', dosa besar, ijma' ulama' menghalalkan yang haram, boleh bawa murtad seseorang. Jangan nak menghalalkan. Tapi tak ada lah orang nak menghalalkan, tapi dia salah faham. Kalau menghalalkan punah. Tapi tak ada siapa pekat menghalalkan. Dia tak faham antara hilah untuk melepaskan daripada kafarah dengan hukum berbuka. Apa hukum berbuka? Haram, dosa besar. Tahu belaka tak? Tahu tak berbuka puasa bulan Ramadan apa hukum? Haram, dosa besar. Haram, ijma' orang tahu belaka. Ini hukum dia. Dia bersetubuh pula siang hari walaupun selepas berbuka. Haram, dosa besar pula bersetubuh tu. Berbuka tu, dosa besar atas-atas. Bersetubuh tu dosa besar pula. Jadi buat ceramah seolah-olahnya agama ni ada kelonggaran. Agama ni tak ketat sangat. Agama ni memudahkan. Agama ni beri jalan. Dah. Tak ada. Itu halah yang diharamkan pada syarak, halah yang dilaknat. Kalau dibuat seumpama tu sungguh, memanglah dia tidak kena kafarah, puasa 2 bulan turut-turut. Tapi jangan seolah-olah itulah kelonggaran syarak, kemudahan syarak, kebenaran syarak. Jangan. Ada. Tapi masa saya mengaji tu memang Tuk Guru tekan tu halah tu. Balik kampung ada orang ceramah gitu. Semai masjid belajar tak ambuh. Kalau mari belajar tahulah cara nak bersebuh siang Ramadan. Ada jalan yang boleh. Bolehnya kat mana? Berbuka dahulu. Apa hukum berbuka? Apa hukum berbuka? Itu dosa besar hak ranking atas belaka tu. Dosa besar haram ijma' ulama menghalalkan, mengharuskan, membolehkan. Tapi mudah-mudahan tak sampai tangga itulah. Jadi jatuh murtad orang ni. Jangan main. Ada pula orang tahu ke saya. Dia kata orang ceramah agama jugalah. Dia kata hak haram-haram tu hukum tasawuf, dia kata. Kita bicara hukum fiqh boleh. Kata puasa, tinggal puasa ni hukum fiqh, hukum tasawufnya kat mana pula? Ini pening dah kan ni pening. Ni orang ustaz jugalah, orang ustaz. Orang ada atas saya. Ustaz ni kata jangan duk campur hukum tasawuf dengan hukum fiqh. Yang ustaz kata haram tu hukum tasawuf. Yang kata boleh ni hukum fiqh. Hukum fiqh kata boleh. Hukum fiqh kata boleh berbuka. Boleh. Hukum fiqh kata boleh bersebuh siang hari walaupun lepas berbuka. Hukum fiqh kata boleh.
Ni pening belaka ni, pening ni ngaruk belaka ni. Macam mana pula timbul hukum tasawuf ni? Ni hukum fiqh lah ni. Berpuasa, berbuka puasa tanpa dibenarkan pada syarat, hukum fiqh lah ni. Hukum tasawuf kok celah mana pula? Jadi sekarang ni hak kata haram-haram ni hukum tasawuf. Yang kita duk cerita boleh-boleh ni hukum fiqh. Okey. Hukum fiqh mana yang membolehkan berbuka puasa? Hukum fiqh mana yang membolehkan bersetubuh sehari walaupun selepas berbuka puasa? Hukum fiqh mana? Timbul nama hukum tasawuf pula dah. Hukum fiqh adalah saya sebut dah tadi kan. Hak dalam kitab Matla'in faslun fi man yubahu lahu fitr. Pasal pada menyatakan mereka yang diharuskan berbuka. Adalah hukum fiqh dah tu. Mereka yang dibolehkan berbuka memang hukum fiqh lah. Dibolehkan berbuka kerana sakit, dibolehkan berbuka kerana lapar sangat, dibolehkan berbuka kerana hamil, dibolehkan berbuka kerana menyusu, dibolehkan berbuka kerana musafir. Adalah. Memang hukum fiqh ada boleh. Hukum fiqh ada boleh berbuka. Tapi ada tak hukum fiqh boleh berbuka kerana nak bersetubuh? Ni kata ngaruk sungguhlah. Hak sebut kata haram ni kata tasawuf dia kata. Yang dah capur ni capur ada hukum fiqh tasawuf dia kata. Kita bicara hukum fiqh. Yang pertama, berbuka puasa tanpa dibenarkan pada syarat. Apa hukum? Sebesar-besar dosa. Haram ijma' ulama dan semua orang tahu. Semua orang tahu Ramadan wajib puasa. Semua orang tahu berbuka Ramadan tanpa dibenarkan pada syarat haram. Semua orang tahu. Jangan menghalalkan, jangan menghalalkan. Jangan menghalalkan, jangan mengharuskan, jangan membolehkan perkara yang haram ijma' ulama yang orang tahu belaka. Itu boleh buat daripada murtad. Kemudian dia berbuka sungguh, dia minum air, dia pun bersetubuh. Apa hukum bersetubuh? Haram, dosa besar pula bersetubuh tu. Walaupun taklah sampai tahap dosa besar berzina. Sebab dia bukan berzina, sebab dia suami isteri. Berzina tu dosa besar yang lain pula. Ni haram dosa besar, bersetubuh siang hari. Selepas dia berbuka tadi, taklah sampai ke dosa besar berzina sebab dia suami isteri. Tapi tetap haram bersetubuh tu. Berbuka tu, hak tu tetap dah. Hak tu ranking nombor 1, nombor 4, nombor 5 lah tu. Nombor 1-nya dosa besar, syirik nombor 1-nya. Syirik, bunuh orang, sihir, tinggal semayang. Atau atas belaka tu. Tinggal semayang, tidak bayar zakat, berpuasa Ramadan tanpa dibenarkan pada syarak. Ni atas belaka. Hak nombor 4, 5, 6 gitu belaka tu. Hak dosa besar. Lepas berbuka dosa besar tu, dia bersetubuh dosa besar lain pula. Bukan halal, tak halal bersetubuh tu. Ada. Oh, dia kata hukum tasawuf haram-haram ni, hukum fiqh boleh. Boleh kok jalan mana? Jangan ni rukun Islam ni. Berpuasa Ramadan rukun Islam. Berbuka membatalkan puasa Ramadan ni habis ceritalah. Tetapi kalau ada orang buat seumpama tu, dia memang minum air dahulu, dia membatalkan puasa yang dosa besar, yang dosa yang amat besar. Kemudian dia bersetubuh, dosa besar pula di situ. Kena kafarah tak? Mazhab Syafi'i tidak kena kafarah. Hanafi, Maliki, Hambali tetap kena kafarah juga. Walaupun dia sudah berbuka sebelum bersetubuh. Ada ni. Yang boleh bersetubuh siang hari, yang syarak membolehkan, yang syarat membolehkan tapi makruh. Syarat membolehkan mana tak haram dah. Ada mulimtina dia panggil, tidak diharamkan. Dia bersetubuh siang hari. Macam mana? Dia musafir, dia sudah berbuka di perjalanan, maka dia sudah berbuka puasa, syarat membenarkan. Kemudian kebetulan pula isteri dia pagi tu masih lagi haid, pukul 9-10 haid dia kering, maka dia tidak berpuasa kerana pagi tu dia haid. Jadi suami ni hak musafir sampai di rumah sudah bermukim. Isteri yang haid ni pukul 9-10 sudah kering haid. Padat ni sudah tidak ada haid. Maka suami tadi, isteri tadi memang sudah tidak berpuasa sebab suami sudah berbuka di perjalanan musafir. Isteri tidak berpuasa sebab pagi tu dia haid lagi. Selepas suami tu sampai di rumah sudah bermukim,
Isteri sudah tidak ada haid, dia sunat imsak. Sunat imsak. Sunat jangan makan, sunat jangan minum, sunat jangan bersetubuh. Dia nak bersetubuh, tak apalah. Tapi sunat jangan bersetubuh. Tu hak kata bersetubuh sehari tu hak tidak berdosa. Sebab apa? Sebab suami ni tidak berpuasa. Kenapa? Kerana dia berbuka dalam musafir perjalanan. Isterinya tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab pagi tadi dia haid lagi, pukul 9.10 baru dia kering haid. Hak ni hak boleh, hak kata boleh bersetubuh siang hari suami isteri ni. Tapi makruh juga. Tapi tak haram dah ni. Ni tak haram. Kalau seumpama ni. Kalau sengaja berbuka puasa yang syarak tidak membenarkan, waktu beratlah tu. Ataupun ni hak sungguh, ni hak sungguh, ni hak sungguh. Jangan berlakon pula. Dia memang dia main nyakit tengah pagi ni. Main nyakit ni memang kena makan ubat. Memang kena makan. Tak makan ubat mudarat dia. Dia pun syarat membenarkan dia berbuka. Syarat membenarkan dia berbuka. Maka puasa dia sudah tidak ada. Lepas makan obat tu jadi sihat semula. Kebetulan isteri pula baru kering daripada haid. Dia pun ajak isteri dia bersetubuh. Dah tadi kata macam nak mati dah. Tadi lepas makan obat gagah ni dia kata. Dia nak bersetubuh. Maka tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab dia berbuka kerana dia makan obat kerana sakit. Itu syarat membenarkan dia berbuka. Tapi jangan berlakon pula. Jangan buat belalok. Buat apa belalok ni? Nak kena makan ubat ni. Mana nak bersetubuh? Bukan ni. Ni sungguh ni. Bukan nawau. Waktu bohong jangan waktu. Mana ni? Hak memang dia berbuka yang syarak membenarkan. Sehingga kan yang suami isteri ni tidak berpuasa kerana lupa niat malam. Dia tak berpuasa ni kerana lupa niat malam. Ingat tadi kan, wajib imsak kan? Wajib imsak. Makan haram, minum haram, bersetubuh pun haram. Hak memang tak puasa ni. Hak lupa niat malam, tak turut mazhab Maliki. Tak mau pakai mazhab Maliki, dia pakai dok puasa. Boleh tak dia bersetubuh sama isteri? Haram dia bersetubuh. Sebab apa? Dia wajib imsak. Tapi kalau dia bersetubuh, kena kafarah. Dok, sebab dia tidak berpuasa. Tapi dia tidak membatalkan puasa. Sebab dia tidak berpuasa kerana suami dan isteri tadi lupa niat malam. Bila dia tak berpuasa, dia wajib imsak. Makan haram, minum haram, bersetubuh haram. Tapi dia bersetubuh, maka haram lah. Tapi tak ada lah dia berbuka puasa hak dosa besar tu. Sebab dia memang tidak berpuasa, sebab dia lupa niat malam. Kejut kat saya orang kata tu. Kata ustaz ni apa dia capur haram-haram ni hukum tasawuf. Yang kita bicara boleh tak boleh ni hukum fiqh. Ambil mana pula hukum fiqh pula boleh ke tak boleh? Mari mana pula bicara hukum tasawuf tinggal puasa? Berbuka puasa tanpa dibenarkan pada syarat itu hukum fiqh. Kau tahu kau celah mana? Ni mengarut ni. Yang kau cakap kau ni. Tapi memang saya tiap-tiap tahun memang saya peringat. Sebab ada seolah-olah membuka jalan. Seolah-olah agama ni tidak sempit. Seolah-olah agama ni tidak membebankan. Mana orang muda-muda baru menikah ni, syarak pun ada jalan jugalah. Seolah-olah syarak, satu kemudahan syarak. Tak. Jangan faham gitu. Berbuka puasa tanpa dibenarkan pada syarak, dosa yang amat besar. Sehingga kan Nabi kata, dia berpuasa sepanjang hayat dia untuk mengganti balik satu hari yang dia berbuka tadi tu tidak dapat nak cover semula. Dia berbuka puasa Ramadan satu hari yang tidak dibenarkan pada syarak, dia berpuasa sepanjang kehidupan dia sekalipun tak boleh nak cover balik hak kerugian kerana dia berbuka hanya satu hari tanpa dibenarkan pada syarak. Tapi taubahnya diterima oleh Allah. Tapi seolah-olahnya rugi dia berbuka sehari itu, kalau berpuasa sepanjang hayat pun tak dapat nak tampung balik, nak cover balik hak satu hari yang dia berbuka dengan sengaja yang tidak dibenarkan pada syarak. Alhamdulillah. Jadi hak dulu 99 minit. Waktu pun rekod, dah pecah rekod dah boleh dah. Ni pun cukup lah.
Nanti kan pecah rekod berkali-kali kan. Oh, saya cerita Masjid Butut, saya cerita dah kira lah. Saya pergi mula-mula Masjid Butut pukul 10. 2 jam 25 minit. Jauh kan Masjid Butut kalau bukan jauh, kena lama lah. Pataki dekat je. Mula saya pergi 2 jam 25 minit. Hak segi hak malah kemarin saya pergi tu sampai 9.40 gitu je. Tak apalah, dia jauh, kita dekat. Buti awal sikitlah. Tambahlah pecah rekod berkali-kali. Kan ada nak persoalan apa-apa? Kata ada setakat itulah, setakat yang dapat. Jelah kodo-kodo. Sebab dia nak bicara halusi bab puasa ni kena baca kitab dia panjanglah. Berbulan baru boleh selesai pembicaraan bab puasa sunat, bab perkara-perkara disunatkan ketika berpuasa, perkara-perkara dimakruhkan ketika berpuasa, atau dia panjanglah. Sunat-sunat dimakruhkan apa semua. Setakat